حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي. Salam Ramadan Al-Mubarak 1431 Hijriah. Assalamualaikum kepada anda semua yang mengikuti Apa Kata Wanita. Saya rasa macam kecil sangat pula duduk di depan model-model ni. Tapi bagaimanapun saya memperkenalkan ini dia pereka dan pemilik Jedan, rekaan Jedan yang anda lihat ni, model-model yang cantik-cantik ni. Okey, kalau boleh kita cuba berpecah sikit bagi peluang kepada kamera untuk mengambil rekaan busana muslimah ni. Sini silakan. Jadi betul lah katanya sempena hari raya ni fashion ala Timur Tengah akan mengambil tempat pada musim tahun pada musim raya tahun ni. Kenapa tu? Mungkin pada trend masa terkini. Sebab kebanyakan trend masa terkini saya tengok wanita lebih suka pada pakaian lebih longgar daripada ketat-ketat. Lebih selesa. Lebih selesa. Betul lah, mungkin kalau kita raya ni panas. Mungkin standby untuk makan di hari raya saya rasa. Okey. Dan apa keistimewaan Jedan? Kalau keistimewaan kalau anda lihat saya ni hari ni saya ni berterben lah kata ya. Ini merupakan trademark Jedan. Turban ni tak semestinya dipakai oleh golongan Muslim saja. Semua golongan boleh pakai. Customer saya seperti India, Chinese dah mula menggunakan turban. Sebab dia ala-ala macam bertopi sedikit sebenarnya. Ataupun macam scarf lah. Macam kalau saya pakai ni tak semestinya yang kalau kita tak bertudung pun kita masih boleh menggayakan turban. Sebab turban ni sebenarnya dia terletak pada kreativiti pada pengguna tersebut, macam mana dia nak menggunakannya. Kalau dia ingin menutup seluruh rambut, dia boleh menggunakan. Kalau dia tidak mahu menggunakan untuk menutup separuh saja, untuk yang suka berfashion, dia masih boleh menggunakan turban tersebut. Okey, bercakap tentang jubah ni, hari ini kita lihat ada berapa jenis kategori jubah ni. Ada yang saya dengar kaftan, ada maxi dress, jubah. Apa perbezaan dia ni? Kalau boleh kita ambil contoh daripada apa yang model profesional kita pakai ni. Di sini saya memang dua warna hitam dan warna purple ni, memang dia kaftan. Dia memang longgar. Kaftan tu potongan dia longgar. Kaftan dia mesti longgar. Kalau dia ikut badan tu dia tak nama kaftan, dia nama dress lah. Okey. Jadi bila dia longgar, jadi untuk lebih wanita memang suka cantik. Jadi kita letakkan tali di belakang. Kaftan mesti ada tali di belakang. Tanpa ada tali itu bukan kaftan. Okey, jadi yang dipakai oleh model berwarna kuning ni, pakai kuning. Yang warna kuning ni ialah untuk kaftan untuk tubuh yang berisi sebenarnya. Sebab dia akan menutupi perut kita. Sebab perut ni amat sensitif untuk wanita. Dan nampak ada plate tu kepada ibu-ibu mengandung pun boleh juga. Dia kepada orang yang bertubuh gempar sedikit supaya tidak menampakkan susut tubuh tersebut. Tapi kalau yang langsing ni memang nampak cantik lah. Yang langsing nampak cantik lah. Chiffon ya? Ya, chiffon. Tapi dia masih ada tali di belakang supaya kita boleh mengikut apa yang kita nak masa kita boleh makan. pusing tak sikit? Kalau kita tengok dia ada kita nampak dia ada tali di belakang, dia masih longgar lagi. Oh, di bahagian dalam Di bahagian dalam kita suruhkan dia supaya dia boleh nampak kemas dan selesa lah. Dia macam terikat di badan kita, selesa untuk kita memakai. Okey. Yang ini two piece ataupun dua? Ini two piece. Ini kebanyakan dia suka pada kaftan yang memang golongan muda memang sangat suka lah. Sebab kita tidak memakai satu set, kita sebab dia pendek dan kita memakai dia dengan seluar. Di sini kita letak ribbon di pinggang. Ini pada golongan yang teenager dia memang terlalu suka lah. Sebab dia nak ikut body sikit. Okey, Jedan, nama Jedan ya, asal daripada Syahidan lah. Ya, saya. Nama pereka dan pemilik butik Jedan ni. Dekat mana ni penonton-penonton Apa Kata Wanita ni nak dapatkan koleksi busana Jedan? Saya ada 3 butik. Satu di PKN Shah Alam, satu di SACC Mall Shah Alam, satu di Bangsa Village.
Semuanya di Klang Valley lah. Di Klang Lembah Valley. Klang, ya? Kita boleh membuat pesanan melalui customer nak, dia call kita boleh tengok email kita dan kita boleh post. Okey, sekarang Senang. ni semuanya membeli atas talian. Talian. Okey, satu perkara yang kalau saya nak tahu kan, di Malaysia ni, kalau kita cakap je tentang rekaan busana-busana wanita ni, pastinya mereka dia lelaki. Saya rasa golongan ni lebih Kenapa? kreatif kot. Golongan kreatif kerana sebab dia sebagai lelaki, dia Sebab tahu lelaki apa tahu apa yang wanita nak sebenarnya. apa yang wanita akan kelihatan cantik, nampak. Kadang kita tengok cermin diri kita ingat kita cantik, tapi sebenarnya di mata lelaki tu dia tahu rekaan bagaimana untuk Saya kita. banyak pelanggan yang datang pada saya, dia pertama kali masuk mereka takut nak menggunakan pakaian. Okey, apa promosi istimewa ni sempena hari raya ni, Jedan? Kita bagi diskaun yang terbaik untuk customer. Dan kebanyakannya yang bila dia membeli satu kaftan, kita akan bagi satu set dengan tudung. Setiap baju yang kita reka ni dia ada set dia tersendiri. Wow. Okay. Dan dia berbeza setiap satu sama lain. Tidak akan sama. Tak akan sama. Tak Kalau yang akan saya sama. pakai ni satu-satunya Satu lah saja. yang ada. Okey, kalau anda dapat lihat orang lain memang patutlah, sebab saya pakai baju pinjam pun. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih pada Jedan dan model-model profesional kita, dan mereka akan tampil sekali lagi pada akhir rancangan nanti. Kalau anda nak lihat lagi gaya dan pesona yang dibawakan bersama busana Jedan. Dan selepas ni kita akan saksikan, kita sempat bersama dengan kru penerbitan Apa Kata Wanita, kita dalam bulan Ramadan ni kita bersama-sama pergi menziarah sempena ziarah di bulan Ramadan. Kita saksikan package ni dan kembali bersama Apa Kata Wanita yang bersiaran secara langsung dari Studio 1 Angkasa 1 Kuala Lumpur. Kita jumpa lagi. Ziarah Ramadan memulakan destinasi pertama bersama program amal Sebungkus Bubur Lambuk Sejuta Keinsafan di Pasar Seni Kuala Lumpur. Program amal Anjuran Hijrah Ramadan Resources bersama Chef Yang Jamil diadakan bersempena bulan Ramadan bermula 13 Ogos hingga 7 September ini. Menurut Chef Yang Jamil, program ini dianjurkan atas sumbangan dan derma yang diberikan oleh artis-artis tempatan, ahli korporat serta orang perseorangan. Sebenarnya terlibatnya saya dalam program ni sebenarnya dengan hati saya ikhlas. Sebab setahu saya bubur lambuk ni diagihkan kepada sesiapa untuk beramal untuk sempena bulan Ramadan yang mulia, dan juga kepada sesiapa yang nak berderma. Chef Yang Jamil mengalung-alungkan kepada penderma-penderma untuk membuat bubur lambuk. Tak kira berapa yang anda boleh derma, RM1 ke, RM2 ke, RM10 ke, sebab duit tersebut akan dileburkan untuk jadi bubur lambuk dan akan disedekah kepada pengunjung yang datang di sini. Bubur lambuk yang dimasak akan diagih-agihkan kepada anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal dan fakir-fakir miskin serta pengunjung yang datang tanpa mengira bangsa dan agama. Pengunjung boleh mendapatkan bubur lambuk secara percuma bermula pukul 3 petang hingga 6 petang. Okey, program ini merupakan program amal di mana program ini diberi nama Sebungkus Bubur Lambuk Sejuta Keinsafan, di mana program ini adalah program amal di mana kami chef akan memasak bersama dengan selebriti dan juga chef-chef terkenal. Memasak, hasil masakan itu adalah hasil daripada tajaan daripada individu, korporat, juga dermawan-dermawan, syarikat-syarikat yang derma pada share duit tu, dan duit tu secara leburkan menjadi bubur lambuk, dan bila dah masak, bubur tu chef akan edarkan kepada pengunjung-pengunjung yang datang pada hari ini setiap pukul 3 petang sampai pukul 6 petang. Dan juga setiap hari ada bertukar-tukar artis yang akan mengagihkan, memasak dan juga akan menghiburkan anda ketika anda mengambil bubur lambuk. Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya Chef Yang Jamil, Chef Selebriti Satu Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan sehubungan itu, saya juga ingin mengajak anda datang ke Central Market ya, pada setiap hari mulai 13 hari bulan sampai 7 hari bulan September untuk anda mengambil bubur lambuk percuma sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini, hasil pada dermaan orang-orang ramai juga ahli-ahli korporat. Datanglah ke sini setiap hari.
Dan jangan lupa, saya juga ada satu yang saya nak umum kepada anda bahawa Datuk Siti Nurhaliza juga akan tampil memasak di sini dan juga menaja program Bubur Lambuk Sejuta Keinsafan ni. Jangan malu-malu datang ke sini. InsyaAllah berjumpa dengan saya, Chef Yang Jamil di sini. Assalamualaikum. Mak sibuk menelefon bertanyakan sama ada aku akan menyambut hari pertama puasa dengan dia di kampung. Alahai mak, hajat di hati memanglah macam tu. Ini semacam sudah jadi tradisi bagi kami adik-beradik kerana semua orang semacam nak bermanja dengan mak. Dan biasanya juga kalau berbuka di kampung, emak akan turut saja apa gemaran kami. Hello, Assalamualaikum. Kak Ngah ke ni? Ini mak. Hello, Assalamualaikum mak. Kak Ngah tak balik ke bulan puasa ni? Alah, Kak Ngah sibuk lah mak. Bukan tak ingat pun nak balik buka puasa kat kampung kita tu dengan mak, dengan adik-adik abang semua. Rindu sangat nak buka puasa macam sebelum-sebelum ni. Tengoklah kalau Kak Ngah tak sibuk, dalam minggu depan ke Kak Ngah balik? Mak buat masak asam pedas kegemaran Kak Ngah ni. Terlena lu Kak Ngah, sedapnya. Kak Ngah bila nak balik? Kalau tak ada apa-apa, minggu depan. Yalah. Assalamualaikum. Emak tidak memaksa, tapi emak sebenarnya tetap mengharap. Itulah yang kadang-kadang buat aku lemah dan tidak sampai hati. Sabarlah ya mak. Nanti menjelang hari raya Kak Ngah balik temankan mak. Memang jujurnya aku rasa bertanggungjawab menggembirakan mak. Aku teringat-ingat lagi pesanan mak. Selagi belum berkeluarga, luangkanlah masa dengan mak dan ayah. Sebab bila dah kahwin nanti, jarang dapat berjumpa dengan keluarga. Apapun, selamat berpuasa mak. Selamat berpuasa juga kepada semua sahabat SMJ. Salina. Nak komen sila layari www.scarfmerahjambu.blogspot.com. Okay, baik, terima kasih anda masih lagi terus bersama Pekerta Wanita. Dan hari ini saya nak berkongsi satu statistik yang mengatakan 67 bayi telah dibuang pada tahun ini sehingga bulan Ogos terkini ya. Dan jumlah ini sebenarnya meningkat 10 kes ya untuk tempoh yang sama berbanding mengikut tempoh yang sama pada tahun lepas. Dan jumlah bayi yang dibuang sejak tahun 2005 adalah 474. Daripada jumlah itu 259 daripadanya bayi itu telah dijumpai telah pun meninggal dunia. Dan berikut juga ya kes-kes buang bayi untuk tempoh 2 bulan yang terkini ya. Kalau boleh kita nak sama-sama kita kongsikan kes-kes yang berlaku dalam tempoh 2 bulan terkini. Misalnya pada 3 Julai lalu disandarkan ya Sabah mayat seorang bayi perempuan ditemui di tapak pelupusan sampah di Batu 8 Jalan Food Kim di Sandakan Sabah. 12 Julai Johor Bahru, mayat bayi lelaki yang disimpan di dalam sebuah beg plastik di kawasan Semak ditemui oleh orang awam yang melalui kawasan itu. 22 Julai, seorang bayi perempuan ditinggalkan dalam sebuah beg berhampiran hentian bas dekat Hospital Sultan Ismail sebelum ditemui oleh seorang pekerja kilang wanita yang sedang menunggu bas. Kuala Lumpur pada 24 Julai, 2 hari selepas itu, mayat bayi perempuan baru lahir yang dibungkus dalam beg plastik ditemui bersama longgokan sampah di flat Seri Kelantan, Bandar Baru Sentul. Mayat yang masih bertali pusat dan diselimuti dengan kain batik itu ditemui dalam tong sampah oleh pengutip barangan lusuh. Di 31 Julai, Nibong Tebal, seorang bayi perempuan yang masih hidup ditinggalkan berbalut dengan plastik dan kertas surat khabar di kaki 5 sebuah bangunan kedai di Taman Cergas, Simpang 4. 6 Ogos, Kuala Lumpur, seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan ditinggalkan dalam sebuah lubang paip dalam longkang berhampiran sebuah stesen minyak Kelanggit. Pada 9 Ogos, Georgetown, janin bayi lelaki dipercayai digugurkan ditemui seorang lelaki pemungut tin kosong dalam tong sampah di Pasar Borong. 10 Ogos, keesokannya, tak sampai pun 4 jam selepas kes yang sebelumnya ini di Georgetown ditampin pula. Selepas 4 jam selepas dilahirkan, seorang bayi perempuan terpaksa menahan sejuk lapar sambil menangis akibat ditinggalkan di hadapan sebuah rumah di Air Kuning Selatan dekat Gemencih. 12 Ogos di Tanah Merah, bayi perempuan masih bertali pusat dipercayai dibuang sejak seminggu lalu. Ditemui seorang murid di dalam lubang kumbahan najis. 12 Ogos pada hari yang sama di Melaka, kes bayi baru lahir dan masih hidup ditemui dalam tong sampah berdekatan Pondok Kawalan, sebuah kilang plastik di Air Keroh.
Di Kelantan, Melaka dan Kuala Lumpur, keesokannya pada 13 Ogos di 3 buah negeri ini, 3 kes masing-masing pembuangan bayi telah dilaporkan dalam tempoh 24 jam di Kelantan, Melaka dan Kuala Lumpur. 15 Ogos, 2 hari selepas itu, meskipun kerajaan telah mengumumkan akan bertindak tegas terhadap pesalah kes buang bayi, ia masih gagal memberi kesedaran, malah perbuatan itu berlaku lagi. Kali ini mayat seorang bayi perempuan ditemui dalam sebuah beg sandang yang tersangkut di tebing Sungai Tambun, Kota Damansara. Dan 18 Ogos baru-baru ini, bayi lelaki masih hidup yang masih bertali pusat ditinggalkan kesejukan dalam keadaan bogel pada waktu malam di atas rumput di hadapan sebuah rumah milik anggota polis. Jadi mengikut daripada begitu banyak, saya pun baca pun sampai letih. Ini yang berlaku hanya dalam tempoh 2 bulan yang terkini sehingga yang terakhir pada 18 Ogos lalu. Dan apa dah jadi dengan masyarakat kita apabila kita melihat kes demi kes pembuangan bayi itu macam seolah-olah perkara itu adalah satu perkara yang biasa yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang di sebuah negeri, di sebuah negara yang berlandaskan Islam sebagai agama rasminya. Sebagai orang Melayu, walaupun baik orang Cina, India, dan kita mempunyai adat budaya, kesopanan yang kita pegang selama ini prinsip hidup kita. Tetapi hari ini kes-kes ini sebenarnya melanda institusi masyarakat kita. Dan hari ini, apa kata wanita, seharusnya lah membincangkan isu atau polemik ini kerana kalau di bicara-wara yang lain, sama ada baik di RTM, baik di TV swasta ataupun di akhbar, kita lihat kes ini semakin rancak diperkatakan. Hari ini adalah tanggungjawab Perkataan Wanita juga untuk membincangkan isu yang sama, tapi kita tidak akan membawa pihak autoriti kerana saya kira dalam bicara-wara yang lain kita telah pun menampilkan panel-panel di kalangan autoriti untuk bercakap. Hari ini kita tampilkan wakil daripada NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan untuk bersama-sama kita. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Puan Suariza atau Hidayah Muhammad, Ketua Unit Kebajikan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkin. Dan seorang lagi panel kita, Puan Nazlina Abdul Ghani, Pegawai Kerja Sosial Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, Women AIDS Organisation, yang juga merupakan antara pertubuhan wanita yang lantang bersuara berkenaan dengan kes yang dah jadi macam seolah jadi racun dalam institusi masyarakat kita di Malaysia ni. Jadi apa pandangan awal? Adakah ini yang kita katakan masyarakat Malaysia sekarang ni berada dalam fasa atau zaman jahiliah moden? Mungkin boleh dikatakan seperti itulah, sebab kalau daripada apa yang Zam bagi tahu statistik tadi pun, sehingga tahun ni Ogos saja dah 67 orang bayi dibuang kan. So kita nak kena tengok lebih separuh tu dah meninggal dunia kan. Jadi kita nak kena tengok sejauh mana keprihatinan masyarakat kita terhadap masalah ini kan. Jangan disebabkan masalah baby yang dibuang merata-rata ini kita hanya hanya terkejut pada masa itu saja, tapi kita nak kena kaji sebenarnya di sebalik berlakunya masalah pembuangan bayi ini, apakah punca sebenar kepada masalah pembuangan itu. Itu yang penting, kita nak kena kaji daripada situ kan. Kita nak kena tengok kehidupan remaja kita tu bagaimana sehingga berlakunya pembuangan bayi ini. Kalau kita nak bercakap punca, kita kena berbalik kepada akar umbi. Kita cari punca dia dulu. Nak merawat atau nak mencegah? Itu antara dua perkara. Kita nak rawat penyakit itu sekarang atau kita nak mencegah, itu lebih penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pihak Perkin dan mungkin pihak wanita. Berbalik kepada apa yang Zam tanya tadi berkenaan kita sudah kembali kepada zaman jahiliah ataupun sebagainya. Kalau kita lihat sejarah kita dulu, zaman Nabi Musa dia kata bunuh anak lelaki, takut Fir'aun ni takut kekuasaan tu diambil oleh orang lelaki. Jadi bayi lelaki dibunuh. Tapi manakala di zaman Umar Al-Khattab dia kata bunuh anak perempuan sebab perempuan ni memalukan. Tapi zaman kita sekarang ni bunuh tu disebabkan ataupun buang bayi disebabkan yang kita tengok hari ni adalah disebabkan kurang bimbingan daripada semua masyarakat. Maksudnya bukan pihak yang melakukan zina sahaja, bukan ibu bapa, bukan keluarga, malah merangkumi keseluruhan negara. Jadi kita perlu melihat bersama. Saya bersetuju sangat dengan Puan Nas kata tadi, pendidikan itu juga penting bagi menangani masalah ini supaya tidak terus-menerusan. Dan yang paling penting sekali supaya ianya bukan menjadi satu budaya bagi negara Malaysia yang mendukung perkara 3 dalam perlembagaan yang menyatakan Islam sebagai agama persekutuan. Itu perlu dititik beratkan. Saya kira kalau boleh kita bentangkan sedikit apa antara punca-punca yang kalau mungkin ada sedikit penyelidikan yang dilakukan oleh WAO
Okey, kalau kita tengok masalah pembuangan bayi ni kan, dia adalah masalah daripada masalah. Ya, maksudnya pembuangan bayi ini disebabkan berlakunya hamil luar nikah. Ya, kan, hamil luar nikah kan. So bila berlakunya hamil luar nikah banyak konflik, sebab saya bercakap daripada pengalaman di WHO, sebab kami di WHO pun mempunyai rumah perlindungan sementara yang memberi perlindungan kepada gadis-gadis yang hamil di luar nikah ini. Jadi kalau kita tengok, masalah pembuangan bayi berlaku sebab berlakunya kehamilan yang tidak dirancang, kehamilan yang tidak diingini. Jadi apabila mereka hamil kan, nak berbalik kepada family, keluarga sudah pasti. Ramai keluarga yang tak dapat nak terima. Ditambah pula dengan tumahan masyarakat. Jadi menyebabkan gadis-gadis ini mengambil langkah yang mudah pada fikiran mereka dengan cara membuang bayi. Tapi mereka tidak melihat kesan ataupun tidak dapat berfikir kesan dan juga implikasi terhadap pembuangan bayi itu sendiri. Kan? Jadi punca kepada pembuangan bayi sebab berlakunya kehamilan luar nikah. Jadi kita nak kena kaji daripada situ bagaimana kita boleh berlakunya kehamilan luar nikah ini. Kan, apa yang kurang? Kan, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang tak cukup. Jadi kita tak boleh hanya nak tunding jari kepada gadis remaja yang hamil sebab sosial lah, sebab keluarga macam ni lah, sebab macam tu macam ni, sebab masyarakat kita lebih lebih orang kata cenderung untuk memangsakan lagi mangsa yang ada kan. Jadi kita nak kena kaji secara keseluruhan kenapanya berlakunya kehamilan di luar nikah ini, yang seterusnya kalau kita tak bendung ya akan menyebabkan pembuangan bayi ini semakin berluasa. Sebab kalau ikut pengalaman saya sendiri pun, bila menemu duga ya gadis-gadis yang hamil di luar nikah ni, saya pernah tanya, pernah tak terdetik kalau awak tak datang ke tempat ni, pernah tak terdetik untuk buang bayi ni? Dia kata saya tak pernah terdetik kan. Tapi kemungkinan tu ada kalau tidak ada sokongan daripada keluarga, masyarakat dan juga orang-orang di sekeliling. Jadi kita nak kena tengok, walaupun apa yang dia buat tu dah satu kesalahan ya, kita sebagai masyarakat jangan kita biarkan, jangan kita benarkan remaja-remaja ni untuk melakukan satu lagi kesilapan dengan cara membuang bayi. Jadi kita nak kena sama-sama cuba untuk menyelamatkan mereka daripada menunding jari kepada mangsa-mangsa ni. Apa hasil kajian ataupun pengalaman Perkim sendiri ya? Dan Perkim juga mempunyai rumah-rumah perlindungan untuk gadis-gadis yang dah terlanjur ya. Kalau mengikut pengalaman Perkim, kebanyakan kes yang kita perolehi adalah berikutan daripada sikap suka sama suka dan akhirnya menjerumus kepada zina dan seterusnya mengandung. Dan seterusnya kita bila dia duduk dengan kita, mangsa ni, kita mula untuk membimbing kembali kepada kebenaran lah. Dan di situ sebenarnya kita dapati bahawa banyak perkara yang menyokong golongan remaja terutamanya yang boleh melakukan zina ni adalah disebabkan bukan dia tak tahu agama sangat, tetapi kerana kurang boleh mengawal nafsu tadi. Sebab boleh berjumpa tu senang, boleh melakukan hubungan seks itu senang dan akhirnya banyak kali melakukan hubungan dan akhirnya mengandung. Pun begitu, ada juga kes-kes yang disebabkan rogol, yang mana dirogol dan akhirnya mengandung. Dan di sini kita juga memberi bimbingan supaya mereka kembali kepada masyarakat dalam keadaan yang tidak rasa rendah diri yang teramat, dan supaya menjadikan pengalaman lepas itu sebagai pengajaran kepada dia. Tapi apa yang saya nak fokuskan di sini kepada golongan-golongan yang kadang-kadang 2 kali mengandung anak luar nikah. Anak kesalahan yang sama. Yang sama. Anak yang pertama baru 11 bulan dah mengandung anak yang kedua dengan orang yang sama. Jadi kes-kes begini kadang-kadang mereka ni boleh dikategorikan lah, saya katakan orang yang sudah digelapkan hatinya dan akhirnya melakukan perkara yang sama atas sebab cinta itu tidak direstui oleh keluarga. Saya pernah terima kes dan keluarga tidak mahu. Kalau dah berlaku kali kedua, bila berlaku kali pertama dah tahu, kenapa tak dibenarkan saja perkahwinan, jadi dihalalkan hubungan tu? Sebenarnya kes ini kita ambil tapi keluarga itu tidak menerima lelaki yang bakal menjadi suami. Jadi kita pun menjadi satu tempat untuk sesi kaunseling kepada ibu bapa. Tapi sayangnya kurang penerimaan. Saya kata kita boleh bantu, tapi sejauh mana kita mampu sebagai badan yang NGO. Tapi begitu kalau kata ibu bapa sendiri tidak menyokong untuk menghalang daripada perbuatan zina ini, maka apa yang berlaku itulah
Tapi itu adalah kes-kes terpencil. Apa yang kita nak bincangkan di sini adalah kes-kes yang mana di banyak faktor remaja ini mengandung dan akhirnya berlakunya kes buang bayi. Yang mana ada golongan yang memang dia melakukan hubungan suami isteri ataupun hubungan kelamin ini kebiasaan hidup, dan ada juga disebabkan pelajar yang cinta dan akhirnya terlanjur, dan ada juga sebab kes-kes rogol. Jadi kita fokus kepada kes-kes hubungan yang pelajar kalau boleh di mana limitasi hubungan antara lelaki dan perempuan, dan memberi pendidikan kepada golongan yang mengatakan hubungan seks itu perkara biasa. Yang mana kita kembali kepada Islam lah. Sebab itu Islam kata, Al-Quran kata la taqrabu zina. Jadi perkara itu mudah untuk disebut. Islam kata kalau kau ingat zina, maka bakarlah tangan. Betapa sakitnya, betapa peritnya. Tapi itu tidak berlaku lagi dah di masyarakat kita. Semoga benda ni dapat diaplikasikan bukan sekadar pada remaja, tetapi orang-orang yang sudah bekerja, yang mungkin tidak mengambil peluang lagi untuk berkahwin, tapi ambil jalan mudah untuk melakukan hubungan zina. Okey, baik, kita akan teruskan bercakap tentang satu kes ataupun polemik yang adalah menjadi satu racun saya kira dalam masyarakat kita. Tapi kita tak nak, walaupun kes ini dikatakan terpencil, jangan sampai nilai setitik merosakkan susu sebelanga, khususnya di kalangan golongan remaja-remaja kita yang di mana kita semua mula menunding jari kepada anda atas kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh segelintir remaja ni. Dan kita kembali selepas ni, jangan ke mana-mana. Okay, baik, terima kasih. Kes buang bayi di mana kesudahannya, dan Kabinet yang baru-baru ini dapat memutuskan kes pembuangan bayi disiasat sebagai kes bunuh atau percubaan membunuh bagi memastikan perbuatan tidak berperi kemanusiaan ini menerima hukuman berat si pesalah. Jadi kes bunuh disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang akan membawa hukuman gantung sampai mati, manakala kes percubaan membunuh mengikut Seksyen 307 Kanun sama ada membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun. Sebelum ini, kalau semua kes-kes pembuangan bayi ini disiasat mengikut Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak saja yang boleh dihukumkan denda maksimum RM20,000 atau penjara 10 tahun. Jadi apa kata penduduk NGO tentang pelaksanaan pengumuman terbaru ni? Kalau saya nak respon pasal pindaan hukuman mati bagi kes buang bayi yang telah disaran oleh kerajaan tadi. Sebenarnya dalam Islam ini boleh membuang bayi ini boleh dikiaskan lah, nak kata tu pun tak boleh juga dikiaskan sebagai untuk membunuh, tetapi kita tak tahu sejauh mana niat orang yang membuang bayi itu, sama ada dia malu ataupun sebagainya. Sebab ada kadang-kadang di kalangan mereka ni membuang bayi di surau. Kenapa kita tengok? Sebab ada lagi sedikit keimanan di situ yang mana mengharapkan orang-orang surau ni, biasa orang pergi surau orang baik. Jadi orang surau jumpa, orang surau akan jaga. Ada setengah tu dia terus buang di tong sampah, dan ada setengahnya ditandas dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh melihat sejauh mana niat ataupun orang yang membuang bayi itu nak membunuh ataupun untuk menyelamatkan rasa malu diri sendiri. Dan di situ kerajaan perlu kenal pasti. Dan seterusnya kita pun perlu banyak membimbing golongan-golongan ini yang mana bila dikatakan remaja yang banyak terlibat dalam kes buang bayi ini, dia masih dalam konflik identiti diri yang mana mereka ni masih terlalu baru dan kadang-kadang membuat perkara di luar jangkaan. Yang mana kerana sebab tidak mampu nak menjaga nafsu tu, untuk mengawal nafsu supaya tidak melakukan. Jadi akhirnya jalan yang terbaik adalah buang bayi. Tapi ada kalanya buang bayi ini bukan sebab untuk membunuh, tapi adalah disebabkan untuk tak malu, menutup perasaan malu, dan akhirnya biar orang lain yang tolong ambil tanggungjawab. Tetapi dalam prosedur ataupun dalam keadaan yang tidak sepatutnya dibuat tu. Maksudnya dia terus buang. Kalau dia kata ikut prosedur, dia bagi orang ke, dia tanya pendapat. Maksudnya benda tu nak ditutup supaya orang tak tahu. Inilah yang kebanyakannya mereka ni melakukannya secara sendiri ya. Saya kira WHO pula macam mana? Macam dari segi WHO pula, kami tidaklah kata tidak bersetuju ataupun bersetuju dengan apa yang disarankan. Cuma kita nak kena tengok kalau dalam kes itu pasangan suami isteri yang menunggu kelahiran anak, bila anak lahir itu dan membunuh, itu memang dah nampak terang-terangan niat untuk membunuh kan. Tapi kalau kita tengok dari segi gadis-gadis yang membuang bayi ini kan, saya pasti tidak pernah terdetik di hati mereka ya untuk membunuh bayi yang dikandung.
kan. Kadang-kadang kalau kita tengok pun kes-kes yang dilaporkan pembuangan bayi ni pun ada yang bayi itu dalam jangka umur 3 hari ke seminggu dibela oleh ibu berkenaan. Kenapa selepas itu dia ambil keputusan untuk membuang bayi? Mungkin disebabkan tidak adanya sokongan. Dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Buntu. Dan bila bayi itu lahir pula, dia tak tahu apa hak yang bayi itu ada kan. Bagaimana dia nak besarkan bayi itu, nak didaftarkan macam mana. Sebenarnya boleh didaftarkan. Cuma benda-benda macam ni lah remaja yang mengandung tanpa nikah itu mereka tidak tahu. Menyebabkan mereka berada dalam keadaan panik, dalam keadaan trauma dan dalam keadaan kecelaruan. Tidak tahu ke mana untuk dibuat dan untuk membuka mulut bagi tahu pun mereka takut kan. That's why saya rasa mungkin dari segi kalau kita nak sentuh secara lebih lanjut kan, bagaimana kita tengok pembuangan bayi, kita tak boleh nak atasi masalah itu macam tu saja. Kita nak kena tengok akar kepada permasalahan tersebut, kehamilan luar nikah dan bagaimana untuk kita elakkan berlaku kehamilan luar nikah. Okey, baik. Okey, baik, kepada para remaja apa semua, katalah anda dah terlanjur, dah tersalah langkah, jangan anda lakukan perkara yang untuk menambah lagi dosa anda. Ada banyak sebenarnya rumah-rumah perlindungan, pusat-pusat yang disediakan oleh NGO di Malaysia ni, ada banyak sebenarnya. Dan saya juga berkesempatan pergi ke salah sebuah rumah perlindungan milik Jamaah Islah Malaysia, Pusat Bimbingan Remaja Wanita Raudatus Sakinah. Di sana mereka tahu, mereka bimbing anda apa yang harus anda lakukan daripada anda hanya terus menyiksa jiwa raga anda yang akan terus menghantui anda sehinggalah anda menutup mata anda. Saya kira kita mula melakukan perkara ini. Saksikan package ni. Macam-macam saya belajar, muhasabah diri, taubat kat sini, betul-betul bertaubat. Sebab dosa yang saya buat bukan dosa kecil, terlalu besar. Macam-macam yang saya boleh jadikan pengajaran untuk diri saya yang lama, yang benda yang dah berlaku biar dia jadi sejarah hitam untuk saya dan takkan ulanginya lagi. Dan kat sini saya cuba belajar untuk berubah dan jadi yang terbaik daripada yang sebelum ni. Kalau sebelum ni kat luar pasal ilmu agama tu kurang, tapi bila masuk sini macam-macam dah saya dapat dan saya akan praktikkan untuk diri saya. Dan bila kat luar nanti, bila saya keluar, saya boleh teruskan apa yang ilmu saya dapat kat sini untuk ajak kawan-kawan yang kat luar sana supaya diorang pun sedar. Bila memang saya keluar nanti, saya dah nekat, saya nak ubah kawan-kawan yang hampir terpesong akidahnya. Bukan kawan-kawan saja, keluarga juga saya ingin mengubah mereka, insya-Allah. Saya tak menyalahkan ibu bapa saya. Mak saya, mak tahu pasal tempat ni? Tak tahu. Itu memang sendiri sukarela nak ke? Tak nak juga masuk sini ke? Macam memang perasaan macam tak nak kata. Kan aku dah, aku cakap hati ni, kan aku dah berubah, aku dah tak nak buat, tapi aku dah kena masuk sini kan. Tapi bila mak lepas saya berhenti tu, mak mula menyelami lah lagi kan. Lepas saya berhenti belajar, mak saya tahu semua, rahsia saya baru saya rasa macam kasih sayang tu ada sebenarnya. Mak saya cerita, kata kenapa buat macam ni, dia kata kan. Dia kata mama tak pernah buat macam tu. Dia tak pernah abaikan, cuma saya sendiri yang rasa saya diabaikan kan. So masa tu saya rasa boleh saya rapat dengan mak saya, baru saya kenal siapa mak saya sebenarnya, family saya. Apa perasaan mak masa mak mula-mula tahu tu? Dia memang dia kecewa lah. Dia kata dia memang kecewa sangat, dia menangis pun tak nak kata apa. Dia memang dia kecewa lah sangat dengan sikap saya, dia kata kan. Sebab dalam adik-adik saya yang paling dia mengharapkan dan musuh. Memang mula-mula memang saya tak dapat nak ikut kat sini kan, sebab dia jadwal lokal. Tapi seronok bila saya duduk sini. Apa yang saya tak pernah buat kat rumah, tak pernah kemas rumah, tak pernah masak, kat sini pun saya belajar. Bila saya pernah masak sekali, seronoklah masak ni sebenarnya kan. So try lagi. Bila tu kat sini kawan-kawan ada, tapi inilah kita lebih macam kasih sayang tu. Kasih sayang sebelum ni tak pernah ada yang memang kita tahu benda tu salah. Dan saya nak suruh anak teruskan apa yang kita lakukan sebab seronok kan. Sebab lagi pun masa tu baru dapat kebebasan. Macam jauh daripada balik, kita akan membuat kebebasan. So dia tak tahu apa kita buat. Bila dapat balik, diorang akan kongkong lah. Family saya akan kongkong, tapi dia tak kongkong untuk kebaikan saya lah sebenarnya kan. Cuma saya tak nampak. Jadi bagi saya kongkong tu macam berat sangat. So macam saya nak bebas. Bila dah dapat keluar pergi ABT jauh daripada diorang, masa tu saya ambil peluang.
Okey, baik, kita tak nafikan ya sebenarnya di kalangan pelaku sumbang wanita dan lelaki ni, di kalangan pelajar-pelajar terpelajar kita di IPT ya, dan ini mengikut contohnya kajian yang bukan kajian, melihat kepada jumlah kemasukan mereka pelajar-pelajar gadis-gadis ni ke rumah-rumah perlindungan ni. Jadi hari ini saya dalam kesempatan ni saya nak bawakan di IPTA kita sebenarnya wujud persatuan atau kelab Perkim Universiti. Saya nak bawalah kedua-dua adik-adik kita ni untuk bersama-sama saya. Mungkin nak kongsi sedikit pandangan anda. Tapi silakan saudara Muhammad Nasrul Azazi, wakil daripada kelab Perkim Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan adik Najibah, wakil daripada kelab Perkim Universiti daripada Universiti Islam Antarabangsa ya. Jadi melihat kepada apa yang berlaku di sekeliling dalam masyarakat kita ni, dan semua orang mula menuding kepada kumpulan remaja ni yang terdiri daripada anda semuanya mewakili, apa yang anda rasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah pembuangan bayi ni, saya sebagai mahasiswa, saya menganggapkan bahawa perkara ini sepatutnya tidak berlaku di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan remaja lah. Saya mewakili remaja sekali lah. Jadi permasalahan ini sebenarnya berpunca apabila kasih sayang yang sepatutnya didapat dengan cara yang betul, dia tak tahu macam mana dia nak dapatkan. Iaitu macam yang kita tengok dalam video tadi, dia mengatakan dia tak tahu yang mak dia sayangkan dia. Jadi di sini dia mencari di mana dia ingin mendapatkan kasih sayang. Yang kasih sayang tu dilepas kepada orang luar. Yang kesan itulah berlakunya perzinaan yang membuatkan kepada kehamilan, dan akhirnya ibu bapa bila tahu keadaan macam ni, dia mengertikan remaja tersebut. Orang kata cubit peha kanan, peha kiri terasa. Bagaimana dengan daripada statistik dan juga keadaan yang didedahkan sebentar tadi, saya turut merasa kesal sebagai seorang mahasiswa dan merasa bertanggungjawab kerana turut menyertai NGO-NGO yang disediakan di Instituti Pendidikan Tinggi kan. Jadi saya suka untuk memulakan bicara ni dengan memetik analogi daripada utusan Malaysia bertarikh 7 Ogos oleh Ku Samanku Hussein yang menyatakan analogi daun gugur dan pokok yang sakit. Pokok yang sakit tetap akan meluruhkan daun-daun dan mengotorkan halaman. Jadi kita boleh memilih sama ada pendekatan kita itu untuk membersihkan halaman itu, tetapi daun gugur itu tetap akan gugurlah pada masa akan datang. Justru kita sepatutnya mencari punca kenapa pokok itu sakit. Kenapa dia meluruhkan daun-daunnya? Kenapa mengotorkan halaman? Justru saya melihat punca sebenar apabila ditanya apa kurangnya, mana kurangnya. Saya lihat kita mesti kembali semula kepada ajaran agama Islam kita. Bahawasanya saya melihat dari segi tarbiyah dan didikan agama itu masih kurang. Sebab itulah perkara ini masih lagi terjadi, kerana bagi saya Islam itu sendiri syumul, iaitu sempurna. Jadi apabila mereka dapat tarbiyah dan didikan yang sempurna, perkara-perkara ini insya-Allah tidak akan terjadi. Tapi di kalangan dalam universiti itu sendiri, mudah ke nak dekatkan diri anda dengan mereka ni? Kadang-kadang dia dengar, alah dia tak nak dengar ceramah-ceramah agama ni, jangan ceramah saya lah, saya suka hati saya lah nak buat apa yang saya suka kan. Jadi dalam keadaan macam ni, kalau kita ingin mengislahkan orang ataupun kita ingin mentarbiyah seseorang, mengajak ke arah kebaikan, kita jangan, kalau kita pergi contohnya, kalau kita melibatkan dengan orang yang golongan lepak, jadi kita janganlah masa kita berjumpa dengan mereka tu kita berpakaian serban, jubah dan sebagainya. Jumpa mereka, dia kebun lari. Awal-awal pun mereka tengok dari jauh, mereka dah lari kan. Jadi dalam keadaan macam ni, orang kata keadaan kita nak bertarbiyah tu pastikan kena dengan pemakaian kita, cara kita mendekati mereka. Kalau boleh kita pakai senonoh, tapi orang kata apa, tak melambangkan terlampau dahsyatnya pakaian kita ni, macam kita serban dan sebagainya. Kita pakai macam mana yang biasa, remaja biasa, dan kita bercakap dengan mereka dengan cara yang sepatutnya dan bersesuaian. Okey, baik. Kita memang waktu kita terhad, tetapi kerana kita menyediakan zamzarina.com untuk anda sama-sama membincangkan isu ni kepada remaja-remaja yang terlanjur di luar sana. Kalau ibu bapa tak menerima, tak menyokong anda, pergi kepada mereka yang boleh membantu anda. Mungkin akan baik anda kepada mereka yang anda boleh percaya. Kalau susah sangat, anda datanglah jumpa saya. Saya tahulah, insya-Allah saya boleh bawakan anda ke adik-adik kita ni, ke banyak rumah-rumah perlindungan yang banyak memberi bimbingan, dan akhirnya mereka boleh
bertaubat dan keluar sebagai seorang insan yang boleh menyumbang kepada negara, yang boleh mungkin berkongsi pengalaman anda dengan adik-adik yang lain. Jadi ucapkan terima kasih kepada adik-adik kita daripada Kelab Perkim Universiti ya. Kita harap yang lain-lain tu kena sertai ahli sebagai ahli ya. Kelab Perkim Universiti ya, sama-sama kita mentarbiahkan dengan cara yang sesuai ya. Dan terima kasih kepada WAO, terima kasih kepada Perkim juga dengan kesempatan ini. Kita berehat dulu seketika dan kembali untuk segmen seterusnya selepas ini. Okey, baik, kebetulan ya raya-raya yang sebelum ni dikatakan jatuh pada suku terakhir dalam satu tahun tu. Tetapi kali ni kita akan beraya insya-Allah pada suku ketiga. Jadi biasanya kalau suku ketiga ni tak adalah mungkin pemberian-pemberian bonus ya. Jadi kita bercakap tentang jangan boros. Raya tahun ni mungkin kita tak ada bonus. Kita bersama dengan tetamu untuk segmen kita, segmen Apa Kata Lelaki. Kita dengar apa kata lelaki ni. Saudara Muhammad Arifin Ahmad Rahim, artis daripada kumpulan Hijaz ya. Okey. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Okey, nak kira sebenarnya ada bonus ke tak ada bonus sama aja kan. Yang penting kita jangan boros. Sebab kalau kita sebagai orang Islam kan, kita dah berada dalam Ramadan, dah ditarbiyah. Kita nak raya tu sepatutnya kita menjadikan raya tu sebagai ibadah lah. Maknanya jangan sampai boros. Islam dah ajar kita pertama sekali, keperluan kita ada 3. Pertama apa? Daruriyat yang perlu kan. Contohnya macam apa? Rumah ke kereta kita perlu. Yang kedua ihtiyajiat, kita macam perlu insurans ke apa tu, duit-duit untuk kita perubatan dan sebagainya. Dan yang ketiga kita perlukan maliat ataupun apa? Keperluan yang macam perabot rumah, boleh baju raya kan. Sebab pada suatu hari ketika zaman Nabi ya, ada seorang tu datang, wahai Nabi, aku nak beraya raya hari ni tapi aku tak ada baju raya. Nabi panggil pada sahabat-sahabat lain, okey kau tolong carikan baju raya untuk sahabat ni. Kerana kita tahu pada pagi raya kita kena berpakaian baru, yang cantik, yang wangi, yang bersih. Perlu kan. Tak salah sebenarnya kan. Kita nak berbeli belah, kita baru pun tak apa. Kita baru ke apa. Tapi jangan sampai kita buat pinjaman loan lah untuk nak raya ni. Bukan sekadar nak kahwin je kan. Raya pun ada juga buat loan untuk nak raya. Sampai tahap tu kan. Jadi kita maksudnya kita gunakan apa kita ukur baju ibadah ni lah kan. Itu yang penting. Maksudnya tak kisahlah pada saya bonus tu tak ada masalah. Ada bonus alhamdulillah lah kan. Okey, macam mana nak menangani isteri-isteri? Kadang-kadang isteri-isteri ni dia biasa raya ni abang, kita nak baju baru, kita nak perabot baru, nak langsir baru. Ni orang saudara mara nak datang ni bang, kena sekurang-kurangnya nak ada kuih muih juga tersusun atas meja ni. Semuanya perlukan wang. Lagi kalau nampak jiran sebelah bawa perabot baru kan, lagilah ada angin ni kan. Dia pada saya sebenarnya macam kita sebagai seorang lelaki, kita ketua keluarga, kita kena pandai kontrol lah, pandai kawal dan juga kita pandai pujuk isteri ke, pandai-pandai lah. Dan seperti yang saya kata tadi, kalau keperluan contohlah kalau perabot tu memang dah teruk kan, tak kalah teruk sangat kita nak raya macam tu kan. Jadi orang datang semua, jadi kita menjadikan keperluan isteri tu sebaik mungkin dan jangan sampai dia sebenarnya yang paling penting jangan melampaui batas. Jangan membazir. Contoh macam perabot sampai dah berapa set ke ataupun tu dah pelik-pelik sangat perabotnya kan. Lepas tu dia punya kapetnya dah sampai tinggi berapa kan. Contoh rasanya macam dia akan jatuh kepada tidak perlu. Kan bila kita sampai tak perlu, so kita rasa itu membazir dan bukan sekadar kita rugi duit kan, dosa lagi. Okey, baik, itulah dia. Pandai-pandailah kita macam mana suami isteri nak memujuk lah pasangan anda. Dia suami pandailah pujuk bini dia. Pandailah guna waktu-waktu yang sesuai tu nak pujuk isteri ya. Okey, baik, terima kasih kepada Muhammad Arifin Ahmad Rahim ya. Salam kepada semua anggota Hijaz daripada kita. Dan untuk segmen terakhir ni, kita agaknya hari ni bergerak pantas walaupun kita berpuasa. Saya bersama dengan rakan saya ni, Chef Liza. Chef Liza hari ni nak berkongsi tentang satu produk dikatakan tepung serbaguna Chef Liza yang diformula oleh Chef Liza. Chef Liza apa khabar? Baik, alhamdulillah. Zam. Saya dah pakai apron. Chef Liza mana apron? Yang nak masaknya siapa ni? Saya. Itulah dia. Jadi terima kasih Zam dan juga pada penonton yang memang mungkin menunggu rancangan Chef Liza masak. Betul. Kita tak sabar-sabar ni nak tahu ni banyaknya. Sebenarnya bila Zam pakai apron, saya pun kena pakai apron lah. Mestilah kita kena jaga kebersihan. Zam beli kat Zam. Baju mahal ni kena bukan apa. Minyak, ya? Yelah, kita kadang-kadang ni kan duk pakai uniform selalu kan, duk tengok saya dengan topi tingginya. Hari ni kita pakai style sikit. Okey. Apa keistimewaan chef tepung serbaguna Chef Liza? Hari ni kita ada tepung kita yang memang hebat, yang memang campuran yang Chef Liza buat sendirilah ya. Jadi pada penonton semua lepas ni kita ada dalam kita dapat rasa. Sorry lah bukanlah rasa tak ada.
boleh beli ni dan tepung ni. Dan kita masih lagi dalam peringkat percubaan dan juga banyak jugalah yang. Jadi senang aja tepung ni. Kita masukkan tepung ni lebih kurang dalam setengah bungkus. Apa jenis makanan yang boleh kita goreng dengan tepung? Kita akan gorengkan serba-serbi kita boleh goreng. Dari sini kita ada brokoli. Yang pertamanya saya nak tengok kita nak goreng ni daging kita ni paling senang nak kita daging burger daripada Ramli produk kan. Burger ayam boleh ada. Kita buat ni boleh kita tuangkan. Jadi selain pada sayur kita boleh goreng daging, kita boleh goreng udang, cendawan, sayur-sayur dan sebagainya. Di sini semua bahan-bahan yang kita nak goreng. Kita ada daun bayam pun. Jadi yang eloknya Zam, mana airnya Zam? Kita bancuh di sini dengan menggunakan air sejuk. Jadi penonton semua. Air pipe biasa pun boleh. Air sejuk, air ais ya. Air sejuk lah ya, jangan suam. Jangan suam langsung, yang sejuk air ais. Ini yang bagusnya. Jadi kita kacau-kacau macam ni. Dan kalau sini kita dapat lihat tadi macam-macam ada sini. Roti Perancis ada. Jadi anak-anak kita yang tak rajin bangun sahur, dia boleh bangun sahur untuk makan makanan kita ni kerana sedap. Dia tepung ni dia kena pekat sikit. Jadi macam inilah lebih kurang. Di sukatannya ada. Jadi pada penonton kita tengoklah kepada nampak dah cantik. Dah cantik dah. Tak kata tak cari sangat, tak pekat sangat. Tak pekat sangat. Jadi pada penonton semua yang dah biasa mencuba kawan-kawan saya dekat kita kata Akib Negara tu, dia dah beli tepung saya, dah pun siap. Jadi jangan lupa masukkan garam sikit ya. Tadi saya masuk belum? Masuk sikit garam saja. Jadi kalau kita nak pedas boleh kita letakkan dengan kita kata sedikit rempah kari daging. Jadi kita guna tangan lah selalunya ya. Saya selalunya gunakan cendawan. Kita letak daun di sini. Kemudian kita letaklah potong macam ni. Cendawan lagi. Cendawan ataupun kita boleh letakkan dengan sosis ni. Saya letakkan dengan sosis daripada Ramli Burger. Itu dia. Kita celup macam ni sekarang. Macam ni senang je. Kita celup. Macam ni saya cuba pula. Itu dia. Orang kata, kalau nak kata buktikan chef saja yang boleh buat ni, tak semestinya saya buktikan bahawa saya juga boleh buat ni. Siapalah yang nak tukang masak ni. Jadi jangan lupalah perempuan kita gunakan minyak jagung daisy lah. Ini boleh saya guna roti, bayam dan juga cendawan. Kita guna sini minyak jagung daisy kerana apa? Dia memang tak ada kolesterol. Itu dia. Dan cantik tengok ni. Saya punya kuali pun cantik Zam. Ini dia. Kita masukkan satu keping ni, kita masukkan udang macam ni. Kemudian kita masukkan cendawan. Jadi ada cendawan, kalau udang. kita tak lapik-lapik pun tak apa jugalah. Tapi selalunya kita nak galakkan anak kita makan, kita macam ni. Lengkaplah dalam satu lagi saya nak tu. cubakan produk ni. Kita cuba macam kita kata burger sini ya. Anak-anak kita mesti suka makan daging burger ni. Jadi kita potong daging burger ni Zam macam ni. Kita letak sini sikit. Kita potong daging burger ayam tadi macam ni. Zam, ini dia. Kita letakkan daging burger daripada produk Ramli kita dan kita letakkan sikit dengan sepotong keladi. Macam ni Zam. Kita celupkan macam ni. Kita ada sayur, kita ada daging dan kita ada itu dia. Baik, anda dah tengok dah dalam kuali ni nampak rangup hasil daripada tepung serbaguna Syahriza. Dan audiens saya di studio hari ini seorang dapat akan dapat mencuba petang nantilah untuk jualan berbuka puasa anda. Dan dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Syahriza, terima kasih kepada semua tetamu saya hari ini. Terima kasih kepada anda atas kesempatan menonton Apa Kata Wanita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.